Kita persilakan Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan yang berhormat Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kota Baru minta Perdana Menteri menyatakan apakah jaminan kerajaan bahawa perjanjian penyelesaian sempadan yang baru ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia tidak akan menjejaskan hak kedaulatan dan merugikan negara, khususnya kesan negatif terhadap aktiviti ekonomi maritim dalam jangka masa panjang. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih, Kota Baru. Perjanjian ini dimeterai setelah diperakui oleh Jabatan Maritim Kementerian Luar, Majlis Keselamatan Negara, Peguam Negara, Jabatan Pemetaan, Hidrografi Malaysia, Jabatan Ukur dan Pemetaan tadi ya. Jadi setelah mereka teliti dan perjumpaan akhir dengan saya dipuas hati, barulah kita meterai. Dan ini berlanjutan. Tatkala perbincangan saya dengan Presiden Jokowi bulan Januari, kita sebagai negara sahabat harus selesaikan perkara yang berlarutan selama 18 tahun. Jadi sebab itulah pada 8 Jun kita mengakukan persetujuan berdasarkan, ini prinsip dia, kepentingan kita, titik sempadan yang tidak kita pertikai dan undang-undang antarabangsa terutama Convention Undang-Undang Laut 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Yang jadi masalah ni ialah sebahagian daripada kita yang menjerit-jerit di luar, dia tak baca treaty itu. Dia tak baca kenyataan bersama. Kenyataan bersama itu tidak termasuk, treaty ini tidak termasuk kawasan yang masih dirunding. Termasuk yang disebut di Sebatik, Sulawesi Selatan. Kerana dalam memuktamadkan, kita akan undang wakil Sabah. Dan oleh kerana belum ada persetujuan, maka bab ini yang kecil ini belum lagi diselesaikan. Begitu juga tentang treaty ini tidak melibatkan kawasan had pelabuhan Tanjung Pelepas yang juga dibicarakan. Tidak termasuk sama sekali kepentingan Tanjung Pelepas. Kemudian, bahawa garis penyelesaian bagi segmen 8B, 8C ada dalam peta, kononnya memberikan impak negatif, juga tidak berasas kerana kawasan itu termasuk kawasan milik Malaysia. Jadi rundingan untuk melengkapkan garis sempadan wilayah di Laut Sulawesi masih diteruskan. Yang sebahagian kecil, ya, iaitu titik M, B1, tak salah saya, B, C dan P. Itu masih belum dapat dimuktamadkan kerana saya beritahu kepada Presiden Jokowi, itu Malaysia masih bertahan sebagai milik Malaysia dan Presiden Jokowi kata setakat pakar-pakar dia sebut milik dia. Maka kita menangguhkan dan meneruskan perbincangan. Jadi yang diteliti itu oleh kedua pihak, aspek teknikal, perundangan, ekonomi dan telah disepakati dan saya puas hati kerana delimitation of the territorial sea between states with opposite or adjacent coast dalam artikel 15 itu kita patuhi sepenuhnya. Dan kita juga mengambil kira keputusan ICJ, Mahkamah Keadilan Antarabangsa. The most logical and widely practiced approach is first to draw provisionally an equidistant line and then to consider whether that line must be adjusted in light of the existence of special circumstances. Nah, kedua-dua peraturan ini kita ikuti mengikut peraturan. Ada yang bangkitkan soal. Baik, saya jawab sekali itu dulu dan terima kasih. Yang Berhormat Kota Baru. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan diberikan sekejap tadi. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, apabila kita bercakap mengenai sempadan wilayah sesebuah negara,
ia tentunya berkait rapat dengan soal kedaulatan ataupun sovereignty negara tersebut yang seringkali menjadi pertikaian antara negara-negara berjiran, seumpama kita dengan Indonesia sekarang ini. Dalam hal ini, ramai berpandangan langkah yang telah diambil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri menandatangani perjanjian dengan Presiden Indonesia baru-baru ini berkaitan pertikaian maritim Malaysia-Indonesia ini bukanlah satu langkah proaktif untuk menyelesaikan pertikaian yang disebut tadi sudah 18 tahun, tetapi ianya lebih suatu langkah kompromi yang kurang berhati-hati yang boleh merugikan usaha melindungi hak wilayah Malaysia dan menyentuh soal kedaulatan negara. Tindakan kerajaan dan Yang Berhormat Perdana Menteri juga jelas, ini penting, membelakangkan pandangan pakar-pakar maritim kita yang selama ini membantu kerajaan dengan tekun dalam usaha melindungi hak wilayah maritim. Mereka memberi pandangan pakar, expert opinion, agar Malaysia tidak berkompromi dengan tuntutan Jakarta yang membabitkan kawasan laut di Laut Sulawesi dan di bahagian paling selatan di Selat Melaka. Pandangan mereka, langkah ini merugikan Malaysia, di mana negeri Johor pada pandangan mereka akan kehilangan wilayah laut termasuk menghadapi kesan negatif aktiviti ekonomi maritim di pelabuhan Tanjung Lepas, manakala pelabuhan Tawau Sabah akan... Yang Berhormat, ini bukan ruang untuk Yang Berhormat bersyarah. Direct to the question. Kalau nak ikut macam tu, masa dah lebih 2 minit dah. Right? Please get to the point. Dengan izin. Ya. Saya nak tanya Perdana Menteri. Oleh kerana Perdana Menteri, saya ada 4 soalan sahaja. 4 sahaja. Yang pertama soalan saya, adakah langkah yang diambil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam hal ini, iaitu menandatangani perjanjian dengan Jokowi, telah mengambil kira pandangan pihak yang berkepentingan, interested parties, khususnya Kerajaan Negeri Johor dan Kerajaan Negeri Sabah. Dan jika ada konsultasi atau engagement itu, bila dia dibuat? Soalan pertama. Soalan yang kedua, sekiranya kerajaan tidak mahu lagi menggunakan pakai nasihat pakar-pakar maritim yang saya sebutkan tadi, saya mahu tahu adakah sekarang ini kerajaan mempunyai penasihat baru di dalam aspek maritim yang dirundungi oleh pihak kerajaan. Jika ada, sila nyatakan siapa penasihat baru ini. Yang ketiga, dalam membuat keputusan menandatangani perjanjian berkaitan dengan Indonesia, adakah kerajaan mengambil kira asas garisan sempadan antarabangsa seperti yang ditetapkan oleh Konvensyen Antarabangsa Undang-Undang Laut seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, tapi khususnya Fasal 121 yang mana kita yakin kita Malaysia mempunyai merit dalam tuntutan ini. Tak perlu bincang, tak perlu kompromi. Kita ada merit sebagaimana keputusan ICJ dalam kes Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dan yang keempat, ini juga penting Yang Berhormat. Apakah sikap kerajaan Malaysia terhadap tindakan negara Singapura yang telah menyatakan persetujuan dengan Indonesia mengenai sempadan maritim dalam kawasan yang mana Malaysia juga mempunyai tuntutan dalam kawasan yang sama, iaitu dalam kawasan 3 batu nautika daripada pantai Johor. Itu 4 soalan saya. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Kata Baru. Apa dia soalan Kata Baru? Ramai berpandangan. Pakar maritim. Siapa yang pandangan? Pakar mana yang dibicarakan? Ya? Kemudian telah melanggar yang mana? Peraturan mana? Peruntukan mana? Dia peguam. Bincang samar-samar begini tak payah peguam. Ketua kampung pun boleh. Peguam ini harus spesifik. Ya, marah apa? Jawablah. Nombor 1. Apakah pandangan pihak berkepentingan? Johor. Johor, Tuanku Sultan telah dimaklum bahawa ini sempadan ini 3 batu nautical miles, 3 batu nautika daripada kawasan. Ini jauh, tidak termasuk perbatasan Johor. 1. Sabah. Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa
memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju. Saya ada cakap tadi, dengarlah. Soalan kedua, pakar maritime. Pakar maritime mana? Saya dah sebut nama-nama. Kementerian Luar, Jabatan Maritim, MKN, Peguam Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan, Hidrografi Malaysia. Menteri Luar dan Kementerian Luar yang menjalankan kebanyakan tugas itu. Tapi sebelum saya meterai, perjumpaan akhir, saya masih berdepan dengan mereka. Jadi pakar-pakar ini mengesahkan. Ada pakar baru yang Kota Baru nak sebut, carilah. Sebut pada saya nama siapa. Ini pakai sembrono aja. Baik, dan semua. Mengikut peraturan asal sempadan, 1-to-1. Tidak ada pelanggaran langsung. Yang dipersetujui adalah yang dipersetujui oleh semua pakar-pakar kita. Ya. Yang tidak dipersetujui, yang kita agak ambil berat sikit tentang kawasan perairan Tanjung Pelepas. Tidak terlibat. Yang keduanya, soal yang betul-betul jadi masalah ialah soal persepadan dengan Sabah. Yang kita tidak bersetuju. Baik. Mengenai soalan keempat tentang Singapura. Singapura dan Republik Indonesia itu buat perjanjian 2009. Masa itu Pagoh, Bera semua dalam kerajaan. Dan apa yang kita lakukan? Sampai sekarang, yang berhormat harus tahu ya, perjanjian Singapura Republik Indonesia, perjanjian 2009 itu telah dibantah oleh kerajaan Malaysia. Dan saya telah maklum kepada Presiden Jokowi bahawa kita tidak boleh terima yang ini kerana ia menjejaskan kepentingan Malaysia. Baik. Jadi, penjelasan saya, empat-empat soalan ini, itu hanya digunakan sebagai ruang politik murahan. Sebab mana mungkin, ya kalau disebut, ya, pakar mana, sebut pakar mana. Perjanjian mana yang dilanggar, peruntukan mana yang dilanggar. Kawasan mana yang diserah kepada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita. Yang saya sebut tadi, yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Pelepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai-pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya. Saudara sebut tentang sipadan ligitan. Sipadan ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk memberikan mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa sipadan ligitan. Nak mengamuk pasal apa?